Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi dhammi bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, cikgu. Selamat. Alhamdulillah. Okey, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini dapat lagi kita berjumpa dengan rancangan Belajar Bercikgu Madi yang disertakan pada setiap hari dengan berbagai-bagai topik kita bincangkan pada pagi ini. So syukur alhamdulillah tuan-tuan. Pagi ini dapat lagi kita melihat cahaya matahari yang indah permai. Kita dapat lagi menghirup udara segar, oksigen yang Allah Taala bagi pada kita. Syukur, ya. Alhamdulillah. Kita lagi boleh bergerak, kita lagi boleh berfikir, kita masih lagi boleh ketawa, boleh senyum, boleh bergurau senda dengan rakan-rakan kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu Alhamdulillah. adalah nikmat yang sangat besar, ya, sangat besar yang sangat artinya. Dan nikmat yang paling bagus adalah nikmat Islam yang telah diberikan kepada kita. Dan satu lagi nikmat yang paling best sekali adalah nikmat yang kita boleh berfikir, boleh kita membuat keputusan yang mana baik dan yang mana buruk. Itu yang paling bagus sekali, iaitu kita mampu berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Kita mampu berfikir bagaimana kita nak menyelesaikan berbagai-bagai masalah. Kita mampu berfikir, tuan-tuan, kita macam mana nak mencari solution untuk kita nak menyelesaikan masalah ekonomi kita, masalah macam-macam masalah lah kan. Maksudnya kita boleh berfikir. Ada orang tak boleh berfikir tuan-tuan. Kesian tu. Kesian lah Cik Zul. Kesian Cik Zul. Betul tuan-tuan. Dia tak boleh berfikir. Dia terlalu... Kita akan jumpa ramai tuan-tuan. Kalau kita jumpa dengan orang, kadang-kadang kita kesian dengan golongan-golongan mereka ini. Dia tahu dia tak ada duit. Dia tahu duit dia tak cukup. Dia tahu kereta dia. Tetapi dia masih cuma dia macam tu ya. Padahal Tuhan memberi akal fikiran kita. Setakat nak settle kereta 2-3 bulan tu, macam-macam kita boleh buat tuan-tuan. Untuk nak mencari kehidupan, untuk mencari duit kan. Tapi malangnya tidak menggunakan otak, dia hanya terikat dengan apa yang dia ada. Sayanglah tuan-tuan. Jadi dia tidak menggunakan otak. Okey. Sementara itu mukadimah Belajar Cikgu Madi ini, bolehlah kita jemput-jemput lagi ke rakan-rakan kita untuk masuk dalam rancangan ni. Hari ini hari Sabtu. Saya percaya hari Sabtu ni memang kedatangan dia memang Al-Ghuyub Al-Qudus. Tapi minta-minta hari ni janganlah kan. Minta-minta hari ni berbahagialah. Sebab apa tuan-tuan? Orang kita ni kebanyakannya lepas subuh, kalau hari-hari cuti ni, dia panggil hari cuti lah. Bagi saya tak ada hari cuti. Bagi saya hari cuti ni ikut suka saya lah, nak cuti hari apa pun kan. Sebab saya tak tetapkan hari tuan-tuan. Hari-hari kalau nak beraya pun, Cikgu Amir kata hari-hari raya-raya. Start tahun ni, tahun depan pun baru habis nak beraya pun tidak ada masalah tuan-tuan. Jadi, boleh panggil-panggil lagi, kejut-kejut, calling-calling. Frontliner kita, calling-calling untuk kita masuk, kejutkan dia supaya pagi ni kita refresh minda kita. Kan? Refresh minda kita, kita kasih shock sikit, kita bagi satu kejutan kepada otak kita supaya dia, baru dia sedar je tu. Ini lama benar dah kan. Lama benar dah menunggu. Okey, boleh lagi kita panggil-panggil kawan-kawan kita untuk kita berbincang-bincang pada pagi ini. Okey, saya mengambil masa tidak lama tuan-tuan. Hari ini saya bertugas. Tidak ambil lama. Seronok berjumpa dengan tuan-tuan. Terima kasih kerana tuan-tuan sudi hadir ke dalam Zoom kita ini. Okey, untuk pengetahuan orang yang baru, Zoom kita ni dah berjalan hampir 3 tahun tau. Betul je tu, tak silap saya. Orang yang saya tahu yang tak pernah miss ni Cik Zul lah. Adalah sekali dua saja absent. Betul je tu, hampir 3 tahun lah. Kan? Berapa tahun je tu? Tak jumpa butang mic pula dah. Ya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tekan mana Cik Zul? Hampir 3 tahun tuan-tuan. Bagi orang baru masuk rancangan ni, terima kasih. Jadi kita tidak jemu-jemu untuk berbincang. Tidak jemu-jemu untuk kita nak memberi pandangan. Tidak jemu-jemu untuk kita nak menolong anda sebagai orang baru untuk berjaya di dalam Volten International ni. Jadi kalau sesi saya tuan-tuan, sesi saya adalah sesi bersoal jawab. Dan lebih kepada produk. Dan lebih kepada membebel lah. Anda tahu tak? Lebih kepada membebel. Membebel ni adalah untuk menaikkan semangat. Bukan untuk anda sebenarnya. Saya membebel kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita ni, ada orang lain tak berani nak membebel pada kita kan. Kita bebel diri sendiri. Pasal apa hang malas, pasal apa tak buat kerja, pasal apa ni, pasal kita marah pada diri kita dan kita kongsikan
bebelan itu kepada anda semua. Boleh gitu? Boleh je tu, ha? Okey, Cik Ahmad, apa khabar kita Indonesia? Okey? Alhamdulillah baik, Ya, cikgu baik. ini Cik Alhamdulillah Ahmad ni baik. dari Banjarmasin, tuan-tuan. Betul Cik Ahmad, Banjarmasin ya? Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Apa ni, orang Thailand ada masuk ni, orang Thailand. Cik Nah, mana Cik Nah? Ada masuk tak? Okey, saya lama sungguh saya tak bertanya. Saya rasa ada dalam ni. Haji Abdullah kita, Sarawak ada dalam ni Haji. Cuaca kita, Sarawak Haji. Haji tak masuk ke ni? Saiful? Tak ada masuk. Rawat Belum masuk. boleh. Ya, Haji Abdullah lama betul saya tak tanya dia kan. Sebab kadang-kadang kita jumpa ni, okey, rancangan kita ni santai-santai tuan-tuan, walaupun santai-santai dia memberi satu impak yang saya harap memberi satu impak yang lebih besar lah kepada kita, terutamanya semangat kita tuan-tuan. Sebab bisnes ini bisnes yang dipanggil networking, satu industri yang sangat besar ni tuan-tuan. Saya ulang kata-kata Cikgu Amir lah tuan-tuan. Networking dia bukan MLM. Tapi MLM adalah di bawah networking tuan-tuan. Business yang the best in the world adalah yang berbentuk network. Berbentuk network. Macam kita ni, lagi best adalah kita networking campur dengan sistem agent tu. Wah, itu lagi memang, lagi atas lah tuan-tuan. Makam dia lagi atas lah. Jadi kalau kita memahaminya, kita memang best. Orang Thailand baru masuk. Apa khabar, Cik Nah? Alhamdulillah. Lagu mana di Naratiwak? Okey, cuaca. Lagu mana molek? Cerah molek, hujan ke kana? Panas cikgu. Thailand panas banyak. Thailand panas. Ya. Malaysia apa panas? Terutama di Ipoh lagi panas kan? Ya. Dia panas dari rumah, panas dari tubuh. Semua panas, Cik Nah. Panas Kena, Ya. ya. Jadi kalau okey, terima kasih Cik Nah. Ajaklah saya kita lagi tu masuk. Kejut. Orang mana tidur-tidur. Lah tidur subuh ni, tak tahu ambil. Okey. Itu rakan-rakan kita ada dari Brunei tak? Dari Brunei ada? Ada tak dari Brunei? Cik Zul ada rakan kita dari Brunei? Cik Bob ada dari Brunei tak? Brunei tak ada ni. Tak ada ya. Singapura mungkin. Singapura ada Singapura ada. Belanga. Padang Rengas ya, negara Padang Rengas ada. Jauh tu tuan-tuan. Dia dekat dengan Pasir Berdengung nama dia. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita menunggu-nunggu lagi sebab hari ni kita nak buat yang terbaik tuan-tuan. Hari ni kita nak buat produk terutama VR4, produk killer kita atau bukan, kita tak panggil produk killer lah. Dalam Voltaire ni kita panggil produk booster. Killer semua killer tuan-tuan. Produk kita ada 8 produk ni, dia ada keistimewaan dia tersendiri. Dia ada penggemar-penggemar dia tersendiri tuan-tuan. Semua produk kita adalah produk killer. Pasal apa? Sebab memang killer dalam bahan itu adalah apa dia? Black ginger itu. Black ginger ataupun halia hitam itu yang semua produk kita mengandungi black ginger. Mengandungi halia hitam. Terutama produk kita yang baru panas-panas lagi ni, atas kuali lagi, iaitu VMAX tuan-tuan. VMAX satu-satunya produk yang mengandungi banyak black ginger di dalamnya. Nombor 2 susu tuan-tuan. Nombor 1 VMAX sekarang. VMAX tak silap saya mempunyai 500 gram. 500 gram black ginger yang ada dalam VMAX, produk tenaga, produk energi kita. Susu ada 300 gram. Besar tuan-tuan. Sebab tu kalau milk kita, vitamin kita tu, kalau orang yang betul-betul nak berubat, dia kena ada VR4, dia kena ada vitamin. Salah satu permakanan lengkap kita. Kemudian untuk tenaga, kita bolehlah ambil VMAX. Jadi kalau kita nak berubat tuan-tuan, kalau bagi wanita dia kena campur. Jadi anda tulislah itu kalau niat nak berubat lah. Biasanya kalau kita okey. Mungkin anda orang baru atau orang lama mungkin terlupa lah kan. Gabungan-gabungan yang saya selalu gunakan adalah contoh kalau orang mempunyai penyakit saraf ataupun kencing manis, ini gabungan 2. Kalau gabungan 3, gabungan 4 tu lagi baguslah. 2 produk gabungan. Booster kita jangan tinggal tuan-tuan. Booster kita adalah VR4.
Pasal apa saya kata VR4? 4R itu. Tolong tulis tuan-tuan. R4. V tu voltage, R4 tu R. Ada 4R. Bagi orang baru tolong tulis. Bagi orang lama pun kalau dah ingat, bagus. Tak ingat, tulis balik. Lepas tu rebus air dia, minum macam tu. Dah 3 tahun dah dengar R4 tu pun tak ingat-ingat juga datang apa kan. Masalah juga belajar macam tu pun. Jenis rebus tak empuk ni. Jenis ubi apa cik tu? Ubi kayu gajah, ubi batat apa. Tak dengar je tu, tekanlah mic tu. Ubi batat cikgu. Ubi Ubi batat. batat. Ada orang panggil ubi gajah kan. Rebus tak empuk-empuk ni. Dah 3 tahun, R4 pun tak boleh nak ulas lagi tuan-tuan. Tak boleh nak beritahu. R4, okey. Saya ulang pada pagi ni, tuan-tuan tolong tulis. R yang pertama, dia ada 4R. R ya, raw, R. R yang pertama adalah remove. Dia gunakan bahasa orang putih lah tuan-tuan. Remove, dia buang. Contoh, kalau dalam rumah yang begitu, rumah yang dah tinggal lama tuan-tuan, rumah yang dah usang, dia buang semua. Sampah-sampah tu dia buang. R yang pertama tu remove. Ya. Yang kedua, R yang kedua adalah apa dia tu? Reduce. Dia reduce. Dia stabilkan balik. Maksud dia nak stabilkan balik. Kalau contoh rumah usang dia tinggal aku, dia buka lah tingkap-tingkap kan? Dia buka untuk udara masuk, dia bagi stabilkan balik udara. Dia reduce tuan. Yang mana tinggi dia akan reduce menjadi normal, yang mana rendah dia naikkan balik menjadi normal. Reduce. Dia reduce. Dia buang, reduce. Tadi remove Kemudian reduce ni contoh kalau orang kena gastrik ke, kena acid uric ke, dia reduce. Dia nak normalkan balik. Kemudian R yang ketiga adalah recharge. Dia dah kotor tu dia buang, apa semua tu buang, baru dia recharge balik kita punya kita punya mitokondrial di dalam atom, di dalam sel kita tu, dia recharge balik supaya sel tu dia akan segar balik tuan-tuan. Apabila sel tu segar, barulah sel boleh makan. Kan? Sel tu boleh makan, mendapat makanan, menerima makanan daripada bioflavonoid tu tadi. Dan dia akan regenerate sel-sel yang elok, tuan-tuan. Dan keempat-empat perkara ni, the point is adalah dilakukan secara serentak. Tuan-tuan, kena ingat tu. Tiga-tiga perkara ni, kerja dia dilakukan secara, keempat-empat perkara ni dilakukan secara serentak. Jadi sebab itulah, dia punya tu power tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok testimoni kita, kalau produk-produk kita ni, boleh hilang dalam tempoh di bawah 30 hari. Memang magic tuan-tuan. Kalau belah-belah Thailand sana, dia panggil, belah-belah selatan Thailand, dia panggil produk hikmat ni. Ini produk hikmat. Dia kata, produk magic, produk hikmat tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Jadi kalau kita mengamati produk-produk yang macam ni, jarang, bukan jaranglah, kadang-kadang saja ada di pasaran. Bukan jarang-jarang je tu. Kadang-kadang saja ada di pasaran. Kan? Jadi, benda ni kalau kita mengamati untuk kita share kepada orang tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, dia akan jadi. Ya, dia akan jadi. Okey, sementara anda mendengar belebel saya ni, boleh lagi jemput-jemput rakan kita. Terutama frontliner kita tu. Yang 4 orang, 3 orang, 5 orang di bawah kita tu. Kejut, masuk. Bukan dia buat apa pun tuan-tuan. Pukul 8 ni. Bohong lah. Kan? Tidur je, buat membuta. Kalau orang Perak kata membuta, melebarkan punggung je kerjanya kan. Jadi bagi orang Perak, dia kata melebarkan punggung tu maksud dia orang perempuan yang kuat tidur. Itu istilah dia. Kita belajar bahasa Perak sekarang ni. Jangan, dia bukannya lucah tak. Ya. Apa kerja je kamu ni? Melebarkan punggung je semua. Dia kata, itu maksud dia geram benar lah tu. Kanak dia kan. Yang suka tidur tuan-tuan. Baik. So, di mana saya tadi? Okey, dia 4R. Okey, jadi dia ibarat dia macam ni lah tuan-tuan. Penyakit kita ni sebenarnya adalah berpunca daripada darah. Kebanyakan majoriti berpunca dari darah yang tidak cantik. Darah yang mempunyai darah yang mempunyai kandungan gula yang banyak. Itu lagi bahaya tuan-tuan. Dia akan attack, dia akan pergi pada penyakit kencing manis.
Kandungan gula dah banyak. Kenapa kandungan gula dalam banyak? Dia banyak sebab lah. Pankreas tidak mengeluarkan insulin. Ya, insulin kita, apa tugas insulin? Insulin adalah memecahkan gula ke dalam bentuk tenaga. Benda tu dah rosak. Dia masuk dalam saluran darah. Ya, apabila pergi dalam saluran darah, tuan-tuan, Cik Mae pandai benar dia menipu ya. Gambar tu kerah je, rupanya gambar. Aku ingat dia duduk tadi, kata Mae ni tak bergerak-gerak, kata. Cik Zul, saya tengok gambar Cik Ismail. Tuan Ismail Ali kita kan. Itu gambar tu bukan dia tu. Kan dia duduk tu. Cik Zul nampak? Dia kerah dari tadi. Rupanya gambar. Pandai benar dia. Ingatkan dia duduk situ. Mana saya tadi, Cik Zul? Melalut ke lain pula dah. Mana saya? Saya cakap tajuk apa tadi? Sebab saya tengok Cik Mai. Campur dalam darah. Gula campur. Kebanyakannya adalah darah, tuan-tuan. Manusia mempunyai darah, ya. Kandungan gula banyak dalam darah, kandungan lemak, kandungan asid urik banyak dalam darah, semua dalam darah. Jadi, boleh dikatakan VR4 ini, ya, methylflavone dan bioflavonoid yang kita makan, tuan-tuan, ataupun black ginger ini adalah basuh darah. Dia basuh. Dia reducekan semua. Dia buang semua. Dia remove semua yang ada tu. Dia remove. One by one. Satu persatu dia remove. Dia akan ganti balik darah. Jadi kalau kita tengok, kenapa orang kencing manis? Kan? Kenapa orang kencing manis? Kaki dia hitam. Dia nak pergi pada gangrene kan? Jadi gangrene hitam. Itu akibat dia. Okey. Sebelum tu, kita kena tahu fungsi darah tu untuk apa, tuan-tuan. Saraf kita ni, tuan-tuan, saraf kita ada trilion saraf. Trilion. Kalau saraf kita disambung, boleh melilit bumi ni, tuan-tuan. Boleh melilit satu bumi ni, saraf kita ni. Sangat panjang, tuan-tuan. Ada saraf besar, saraf kecil. Ya, saraf ni untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh kita. Asalkan kita toreh luka tu, darah sampai lah, tuan-tuan. Kalau toreh tak sakit, darah tak sampai. Contoh kita rambut kan, bulu-bulungan yang ada di badan kita, darah tak sampai lah dalam bulu, Cik Zul. Kalau sampai dalam bulu, potong rambut, bersembar lah darah. Nampak? Kuku, tu darah tak sampai. Tapi di bawah kuku dah ada darah. Tapi kuku adalah hidup. Ada sel dia, tuan-tuan. Rambut hidup. Sebab tu, tapi yang tidak ada darah, dia tak sakit kalau kita potong. Contoh bulu-bulungan, Cik Zul. Tahu bulungan? Itu bahasa saya lah. Bulu-bulungan. Rambut pada badan kita ni. Ya, kalau kita dipotong tak sakit. Tak bersembar darah. Itu saraf darah tak ada, tuan-tuan. Jadi setempat yang mana kalau kita cubit dia sakit, itu semua ada saraf. Jadi kita kena tahu apa fungsi salur darah atau saraf tu, tuan-tuan. Darah ni fungsi dia apa? Darah ni membawa oksigen. Salah satu function dia lah. Dia banyak function dia. Banyak fungsi dia. Banyak tugas dia. Salah satu dia membawa apa? Oksigen. Supaya sampai kepada semua sel dalam badan kita, tuan-tuan. Atau oksigen tu untuk apa, cikgu? Oksigen tu untuk sel kita hidup lah, tuan-tuan. Yang kita tarik nafas tu. Kita hembus tu. Oksigen tu supaya sampai ke seluruh, terutama kita sampai ke otak. Jadi, kenapa orang kencing manis, tuan-tuan? Kenapa orang kencing manis? Kaki dia hitam, kan? Majoriti. Kebanyakan orang kencing manis, kaki dia, kalau orang Lenggau panggil, dia tak panggil hitam, Cik Zul. Dia panggil ita. Tahu? Kaki ita. Dia kata, ita. Cuba sebut je tu. Pandai, Cik Zul. Jadilah. Ada seorang anak murid boleh cakap Lenggu. Ita. Jadi kenapa dia jadi hitam, tuan-tuan? Hitam tu sebab oksigen tak sampai. Apabila oksigen tak sampai, darah dia dah pekat, tuan-tuan. Oksigen tak sampai ke kaki. Apabila tak sampai ke kaki, sel dia mati. Itu yang menyebabkan dia jadi warna hitam. Apabila dia luka, luka tu memang susah nak sembuh. Kadang-kadang sampai peringkat luka itu terpaksa dipotong. Tahu Cik Ahmad? Di futon. Orang Lenggau panggil futon. Apabila dia futon, kakinya sudah jadi apa, Cik Ahmad? Kudon. Tahu? Ingat tak perkataan tu, Cik Ahmad? Futon dan kudon. Betul, tuan-tuan.
Jadi apabila dia dah potong, nothing. Pasal apa doktor potong? Kenapa asyik-asyik dia potong? Dari segi perubatan mereka, tuan-tuan, sebab apabila sel dah buruk, sel dah mati, dia akan berlaku jangkitan kuman. Dia takut jangkitan kuman tu akan merebak lagi ke bahagian-bahagian lain. Kan? Ke atas, dia akan naik ke atas. Maka nak tak nak mereka akan potong. Mereka akan potong. Itu perbuatan mereka. Tetapi dengan produk kita ni yang antivirus, anti kuman yang sangat kuat ni tuan-tuan, iaitu black ginger, dapat menyelamatkan dengan izin Tuhan. Allah Ta'ala dah bagi kuasa dah kepada produk kita ni tuan-tuan. Sangat luar biasa. Yakin sajalah. Nak makan tu bismillah, selawat tuan-tuan. Ya Allah Tuanku, engkau telah kurniakan satu produk yang sangat luar biasa. Yang engkau telah kurniakan kodrat kepada produk ni untuk merawat kita. InsyaAllah tuan-tuan, telan je lah. Ya? Jadi jangan ragu-ragu. Jadi dia berbentuk suplemen. Ingat, kenapa kita mesti mengambil suplemen? Ini kita kena tegas tuan-tuan. Kita kena tolong beritahu orang lain. Kenapa produk-produk yang macam ini tuan-tuan, terutamanya black ginger ni, dapat menyembuhkan penyakit tuan-tuan. Dengan izin Tuhan kan. Kerana mereka itu, kerana derma ni, orang Perak kata derma ni adalah organik. Dia ada kaitan tuan-tuan. Dia kena kaitan dengan tubuh kita ni. Tubuh kita ni dijadikan dari organik ya, dari tanah. Tanah tu organik tuan-tuan. Kan asal kita kan. Asal kita. Dan untuk nak merubat tubuh kita ni, semua kilang yang ada dalam ni, dia memerlukan bahan yang panggil zat. Zat ni mesti dia terima daripada organik. Ya. Dia zat. Dia panggil zat kan. Zat makanan kan. Untuk nak pulihkan kita punya salur ni, untuk kita untuk nak melancarkan perak kita, kita kena makan fiber. Fiber tu datang daripada mana tuan-tuan? Sayur-sayuran kan. Dia mesti organik. Dia tidak boleh terima untuk nak repair kita punya kilang di dalam badan kita ni. Dia tidak boleh menerima benda sintetik. Kita kena makan benda yang berzat. Okey. Kita tanya korang kan. Benda yang berzat saja yang akan dapat memulihkan tubuh kita sendiri. Okey, saya nak tanya Cik Zul. Lama tak bersembang ni, Cik Zul saja yang kena. Panadol ada zat apa Cik Zul? Pernah dengar Panadol ada zat tak? Tak pernah dengar ke? Tak ada tuan-tuan. Panadol, paracetamol, ubat kencing manis apa semua, tak ada zat. Tak ada dia kata, okey ini ubat kencing manis ni, Cik telan dalam ubat kencing manis ni, apa nama jenis ubat kencing manis, apa ni Cik Noah? Saya lupa dah nama dia. Satu nama tu nama apa? Aduh, siapa ingat? Siapa makan ubat kencing manis ni? Nama. Oh. Tak tahu kita dah lama tak makan kan? Metformin. 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 Ada orang kata, pergi beli metformin. Metformin ni mengandungi zat vitamin B12, ada vitamin A, ada vitamin Z. Ada tuan-tuan? Tak ada. Nampak tuan-tuan? Jadi kita kena faham benda ni untuk kita nak beritahu orang supaya sudah-sudahlah guna ubat, guna chemical tu. Tak ada sembuh. Sebab nak sembuh dalam badan kita ni, dia perlukan zat. Tu ayat baru kita pagi ni kan. Kita perlukan zat. Zat makanan, vitamin A, vitamin B, vitamin Z, vitamin apa lagi, semua vitamin-vitamin tu, B kompleks apa semua tu. Jadi kalau ubat tu dia kata, saya bagus dah cikgu makan ubat kencing manis. Zat apa yang ada nak tanya? Apa tadi? Bitoming. Apa tadi Cik Rosli? Ubat nama? Vitamin. Glutamine. Metformin. Metformin. Ubat kencing manis kan? Ubat darah tinggi nama dia apa? Ada tak? Siapa tahu? Cik Asnan. Mana Cik Asnan? Ini pengamal ubat tegar dulu ni. Ubat darah tinggi apa nama dia? Tak ingat? Okey. Tak ada. Jadi, kalau kita dah faham tuan-tuan, kalau kita dah faham, tubuh kita nak berubat, nak bagi segar, mesti ada vitamin. Kan? Kita berjemur pagi-pagi nak dapatkan vitamin D daripada ultraviolet, daripada cahaya matahari, cahaya ungu tu untuk zat tubuh kita, kulit kita. Semua ada zat tuan-tuan. Sebab tu kita tolong memberi pengajaran kepada mereka yang mengamalkan ubat ni. Benda ni tak ada zat. Macam mana hang nak sembuh? Sebab tu tak sembuh. Sebab tu makan ubat kencing manis kena makan sampai mati. Dah bergantang-gantang dah makan. Tahu Cik Ahmad? Sana panggil apa Cik Ahmad? Kalau yang suka padi tu gantang juga.
Ganteng ni hebat kan? Ganteng kalau Indonesia, bahasa Indonesia, ganteng ni kencang. Ke macam mana, Cik Mat? Kalau di sukat padi tu dia pakai apa? Gantang juga kan? Ganteng, ganteng. Itu Lawak. Ganteng, lawak. Ganteng tu lawa. Gantang ni kalau nampak bahasa dah salah dah tuan. Baik. Kalau di sini untuk sukat padi, berapa gantang? Dia panggil di sana macam mana Pak Ahmad? Kalau padi dibubur dalam satu bekas, kalau di Malaysia dipanggil bekas yang besar itu gantang. Kalau beras gantang, cupak, gantang. Kalau di Indonesia panggil apa Pak? Untuk sukat itu. Di sini disebut apa sebut? Cik Ahmad pun dah keliru. Karung. Apa Cik Ahmad? Kilo je, kilo. Kilo. Itu kalau kilo sudah moden Cik Ahmad. Kalau dulu-dulu, kalau macam di Malaysia, kalau mau sukat, kalau dia menanam padi tu mau disukat, dia panggil gantang. Bukan ganteng. Ganteng ni memang lawa. Ingat istilah. Ganteng. Berapa ganteng, berapa lawa. Bukan. Gantang. Di sini gantang. Sana ganteng. Ejaan dia sama, tetapi maksud dia berbeza. Jadi, tak apa. Itu tak apa. Jadi, kita tolong sedarkan, kalau kawan-kawan kita tuan-tuan, kita tolong sedarkan dia. Hang kata, okey, bawa cerita ni tuan-tuan. Hang tahu tak kata, nak berubat ni, nak berubat, tubuh kita nak sihat, dia mesti ada zat makanan. Betul tak? Zat makanan. Jadi sebab tu, kalau dia, okey, kita tanya doktor, pergi tanya doktor tuan-tuan. Dalam Panadol tu ada zat apa? Dalam ubat apa tadi? Metformin tadi ada zat apa? Dalam ubat batuk ada zat apa tuan-tuan? Apa pun tak ada. Semuanya bahan kimia hanya untuk menahan. Hanya untuk menahan penyakit itu saja supaya tidak berlarutan. Proses nak menyembuh, istilah nak menyembuh langsung tak ada. Itu dia dah makan ubat kecil manis tu, dia kata dia boleh. Itu kontrol tuan-tuan. Dia kontrol sakit tu, kontrol sakit kena manis dan dia kontrol makan. Zat dia nak sembuhkan sel tu daripada mana? Mesti dari makanan. So, kita dah ada satu makanan yang sangat istimewa. Allah Ta'ala dah bagi kepada kita tuan-tuan, iaitu black ginger. Halia hitam ni. Halia hitam ni bukan halia hitam yang toge-toge bodoh macam tu tuan. Halia hitam ni dah di super ekstrak. Dan apabila super ekstrak tu, yang kita makan tu sebenarnya tuan-tuan dan mulia, adalah methoxyflavone dan bioflavonoid. Dua benda kita makan tuan-tuan. Saya ulang tuan-tuan. Yang kita makan tu tadi adalah methoxyflavone dan bioflavonoid. Yang sebenarnya black ginger tu dah tak ada lah. Black ginger, asal dia dari black ginger lah. Dah tak ada sebenarnya. Tak faham lah cikgu. Baik, saya buat perumpamaan. Kalau tak faham lagi, pergi ke belakang, pergi ke dapur. Buat apa Cik Ahmad kalau pergi dapur kalau tak faham? Cari tong gas untuk kepala kan. Dia gini ibarat dia. Okey, kelapa, nyo. Kelapa atau nyo. Ada orang panggil nyo, ada orang panggil kelapa kan. Kelapa, sebiji kelapa. Kalau diekstrak tuan-tuan, dia akan mengeluarkan santan. Kita sebut santan ke kita sebut nyo? Cik Zul. Nyok, Cikgu Madi. Kita dah sebut nyo, kita sebut nior, kita dah sebut kelapa. Kita tak sebut kelapa dah. Kita sebut santan. Santan tu dari mana? Dari proses. Dari kelapa tadi tuan-tuan. Diperah kan? Santan pula, jika dimasak, diekstrak lagi dimasak, dia akan menjadi apa, Cik Ahmad? Santan kalau dimasak jadi apa? Cik Ahmad? Minyak. Dia jadi minyak. Adakah kita masih sebut kelapa atau santan minyak tu? Tak, kita sebut minyak. Macam ni lah tuan-tuan. Black ginger telah diproses super ekstrasi tadi menggunakan kaedah super ekstrasi teknologi Jepun yang begitu canggih tuan-tuan, telah mengeluarkan dua bahan aktif yang dapat menyembuh dengan izin Tuhan, dapat menyembuh penyakit dalam tempoh bawah 30 hari. Apa nama dia? Methoxyflavone dan bioflavonoid. Dua tu. Jadi kita dah tak makan nyo dah. Kita dah tak makan kelapa dah tuan-tuan. Kita makan minyak dan santan.
Santan orang tak panggil. Mari santan nyo santan tak ada. Orang pergi kedai terus minta santan. Main santan 3 kilo. Orang pergi kedai juga. Main minyak 1 kilo. Contoh. Dan minyak tu berasal daripada kelapa. Santan juga berasal daripada kelapa. Methoxyflavone juga berasal daripada black ginger. Datang daripada black ginger. Dan bioflavonoid juga yang kita makan, yang ada kita makan sekarang ni. Berasal, yang biarpo tu adalah berasal dari black ginger. Dan yang paling best sekali tuan-tuan, methoxyflavone ini hanya terdapat dalam black ginger sahaja. Itu kekuatan kita tuan-tuan. Kalau kita nak cerita ke orang. Kan? Kekuatan dia adalah methoxyflavone ni. Mengikut kajian daripada mana-mana semualah. Daripada Mardi ke, daripada apa ke, daripada kajian-kajian pada apa Amerika ke, mendapati methoxyflavone ni satu bahan aktif yang sangat bagus dan hanya terdapat dalam black ginger. So itu semua ada di Botan tuan-tuan. Dan setakat ini produk kita belum ada persaingan, belum ada saing. Walaupun satu tak ada. Di pasaran hanya Botan saja mengeluarkan black ginger super ekstasi yang dikenali sebagai VR4 yang telah ada jurnal. Lengkap tuan-tuan. Tu kalau tak boleh nak cerita lagi, tak tahulah awak nak ngabar macam mana. Kan? Pertama kita kena faham apa yang kita makan tu adalah methoxyflavone dan black ginger. Tapi senang nak cerita pada orang kampung, hal ini tak. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita buka kapsul dan kita rasa ada rasa halia tak? Ada aja sama. Baru nampak je sama. Tak Ada ada. rasa halia? Tak ada Tak ada. halia. Dia rasa halia tu dah tak ada. Macam juga kita makan santan. Ada rasa air nyor tak? Nyor tu masih ada lagi rasa kan? Tetapi air nyor tak ada dah. Dan kalau dia minyak, ada rasa santan tak tuan? Tak ada. Minyak, santan lain rasa dia. Minyak lain rasa dia. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, testimoni ya. Okey, saya pagi ni sebab oleh kerana testimoni, saya nak berkongsi dengan anda. Saya tunjuk slide sana. Boleh tuan-tuan? Slide testimoni. Ini lama-lama lah, yang baru-baru saya tak masukkan dalam ni. Aduh, duduk mana pula? Slide tu dalam okey. Ni mentoring. Mana saya bubuh slide tu? Okey, tak apa slide. Bukan slide itulah. Saya ingat saya guna tab tadi. Dalam tab ada dalam ni. Tak tersimpan lah pula. Okey, ni saya nak tunjuk saraf tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk saraf kepada anda. Yang saya sebut saraf tadi. Nah. Tu. Ni dia saraf. Nampak je sama, nampak lah. Nampak? Nampak gambar dia tuan? Ini saya kata saraf. Tuan-tuan, ini saluran darah dalam badan manusia boleh mencecah sehingga 96,560 km. Anda tahu tak? Itu adalah ukur lilit bumi tuan-tuan. 2 kali ukur lilit bumi ya. Bumi satu lilit, tak silap saya, Cikgu Amir ajar saya tu 46,000. Kalau 46,000 km. 46,000 ini 96,000. Maksud dia 2 kali lilit bumi aja sama. Kalau saraf kita ni kita sambung. Ini keajaiban lah. Ya. Sebab tu Tuhan kata kejadian manusia ni adalah satu kejadian yang sangat-sangat pelik kan, sangat-sangat tu. Saraf ni saja. Anda tahu tak, saraf ini yang gambar merah ni tuan, dia ambil sungguh ni. Salur darah ini merupakan salur darah seorang penderma yang menyembuhkan badan mereka untuk sains. Tu. Jadi sains dia ambil salur darah tu saja, dia tinggalkan salur darah yang lain-lain dah tak ada. Nampak? Okey, kalau kita tengok di sini tuan-tuan. Ni tadi kan. Kalau kita tengok di sini tadi, tengok bahagian mana yang nampak merah tu. Yang tengok yang sebelah tu kan. Di bahagian kepala. Kepala sangat
banyak saraf tuan-tuan. Kan? Sebab tu kita selalu pening untuk kita berfikir untuk apa saraf. Kemudian bahagian pankreas kita kan. Bahagian bau ni, soda kita, bahagian paru-paru kita. Tu banyak. Kaki tak adalah tunjuk pula. Ya sebenarnya bahagian kaki pun banyak agak. Banyak saraf juga. Ya. Ini saraf-saraf ni tadi. Ya, bahagian saraf-saraf. Boleh nampak gambar ni? Ke saya dah share ke belum ni? Betul share. Nampak Ibu, nampak Ibu. Ada. Jadi inilah dia. Jadi kalau saraf macam ini, nak makan sebiji agak-agak je sama, jenuh kan. Saraf ni trilion tuan. Jadi kalau macam ini panjang saluran darah ni, boleh mencapai ke 160,000 kilometer. 3 kali ukur lilit bumi. Kan? Betul. 3 kali ukur lilit bumi tuan-tuan. Ukur lilit bumi hanya 46,000 kilometer. Satu kali ya. Kalau kita pergi duduk Khatulistiwa, pusing ikut Khatulistiwa tu sampai kita sampai balik adalah 46,000 kilometer. Ini 160,000 hampir 3 kali lilit dalam satu tubuh manusia. Ini keajaiban lah kajian Tuhan. Jadi setiap salur darah tu tuan mempunyai darah. Jadi kalau kita darah kita ni tak comel, tak cantik, ya, tak bersih, maka macam-macam penyakit boleh sampai. Kalau dia serang pada otak, dia boleh pergi migraine, dia boleh pergi macam-macam lah. Ya, pening dan sebagainya. Tengok kan, kaki tangan boleh jadi kebas. Tengok bahagian penumbuk kita tu pun tengok banyak agak tu. Anda tengok lah tu. Bahagian penumbuk kita kan, bahagian tapak tangan, tengok bahagian tapak tangan tu banyak saraf tu tuan. Ya. Bahagian-bahagian peha kita semua ada saraf, semua sampai tuan. Jadi sebab tu kita makan betul dah yang disarankan oleh Voltaire, mengikut berat badan. Amal lah tuan-tuan. Amal amal sangga darah kita menjadi comelote sampai cantik. Okey. Saya nak tunjuk gambar testimoni sebenarnya tadi. Saya ingat dalam ni saya kena cari, tak apa. Gambar testimoni. Okey. Kalau kita tengok fungsi dia adalah untuk satu lagi saya. Ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Pengalaman saya dalam bidang ini dah lama dah saya buat produk kesihatan ni. Saya tak pernah jumpa lagi produk yang boleh merawat kanser. Yang ada dulu-dulu tu mungkin nasib lah. Seorang berdua saja. Tetapi dalam VR phone tu, dalam Voltaire ni, produk Voltaire ni, boleh dikatakan majoriti mereka yang mengidap kanser, sembuh tuan-tuan. Yang berat-berat, yang biasa kita dengar kanser apa? Kanser payudara, cervix kanser, itu ringan lagi. Kita tak pernah tuan-tuan berjumpa dengan kanser tulang. Kanser tulang ni teruk rupanya. Banyak tuan-tuan. Dan orang yang kena kanser tulang ni, Allah, dia punya redat, orang Perak panggil dia punya masalah tu memang teruk. Aduh. Aku habis bateri lah pula. Sekejap tuan-tuan. Cik Rosli, ada masuk tak? Kita punya sahabat ada masuk tak? Saya nak minta dia kongsi ya. Zanurita. Ada tak? Zanurita. Ada tak? Ada pagi ni? Saya dah call tu, dia tak jawab Ibu. Dia tak jawab. Tapi dia rapat dengan Cik Rosli ke macam mana berita ni? Kalau boleh kita kongsi-kongsi. Saya kalau boleh saya nak Ayah boleh call ya? Ada tak? Mungkin dia sibuk pagi ni kan? Okey. Kalau dia ada, saya nak berkongsi tentang untuk kita tahu bahawanya Puan Norita ni mengidap sakit apa? Kanser tulang. Berapa tahun Cik Rosli? Saya lupa. Berapa tahun dia mengidap ni? Apa ni, Zamrul tadi dia kanser tulang dan kanser payudara Ibu. 2 sekali. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama nak kanser tulang ni? Tahu tak? Saya tu sembang dengan sekejap je. Thyroid sekali macam-macam. Berapa lama lah tu? Dia mengidap Daripada kecil tu, daripada kecil. Cuma dah besar tu dia dah makin membesar tu dia makin teruk kan? Ya, betul. Saya pernah bersempat lah tuan-tuan. Saya pernah sempat bersembang dengan Puan Cik Norita kita ni. Saya kata macam mana sakitnya, saya tanya dia kan. Sekarang dia dah sembuh tuan-tuan. Dengan izin Tuhan sekarang dia sudah sembuh. Lebih kurang 98% lah saya rasa. Memang sembuh dah. Dia sudah tidak ada kanser dah.
dalam badan dia sel kanser, sama kanser payudara, thyroid ataupun kanser tulang ni dah tak ada. Saya pernah bertanya dengan dia, saya boleh bayangkan betapa sakitnya tuan-tuan ya, orang yang kena penyakit kanser ni, sebab dia kata, cikgu, kalau kena penyakit tulang ni cikgu, saya bercakap dengan cikgu, masa tu dia duduk atas kursi dengan saya berdepan lah. Dia kata, saya kalau duduk atas kursi macam ni, 5 minit pun tak boleh dia. Dia akan sakit. Anda bayang duduk sakit, tak sampai 5 minit dia kena berubah. Contoh dia berdiri. Kalau dia berdiri, tak boleh sampai 5 minit. Sakit juga. Dia baring. Baring pun tak boleh 5 minit tuan-tuan. Yang mana kena saja bagian tulang tu, dia akan sakit. Sakit bukannya sakit gitu-gitu. Memang sakit sungguh lah. Saya kata macam mana sakit itu. Dia kata, sakit gigi tu ringan lah dia kata. Sakit gigi tu ringan. Sakit gigi kalau pernah kena sakit gigi yang duduk benung, yang ngap-ngap tu ringan dia kata. Ni macam dihiris-hiris dia kata. Saya kata, saya dapat bayangkan lah. Jadi macam mana kehidupan dia ketika dia diserang penyakit kanser tu. Tak angkat je. Tak angkat tak apa ya, tak apa. Sama-sama kita bercerita lah. Jadi, lepas tu, dia tak silap saya, dia tengok dalam TikTok saja. Ayah buat TikTok pada masa itu. Dan dia pun try produk. Sebab dia kata apa bahasa ayah bercakap tu, dia kata ayah bercakap tentang darah. Sebab kanser ni masalah dia darah saja tuan-tuan. Kan? Kuman kanser dah merebak dalam darah. Jadi dia try produk tu. Apabila dia try saja tuan-tuan, ada tindak balas dalam tubuh dia. Maka dia mengamalkan banyak tuan-tuan dia makan, bukan sikit lah. Sebab bertahun-tahun dia mengidap kanser tu banyak. Dan healing crisis dia memang teruk juga tuan-tuan. Dia punya healing crisis tu. Saya tanya dia, sementara dia nak sembuh tu cikgu, saya mengalami healing crisis tu memang. Tapi saya dah fed up, dah berubat. Makan ubat kemo apa semua, saya dah tak mahu dia kata. Sebab lagi teruk dia kata. Jadi dia makan saja produk dia kata, setiap kali datang saja healing tu, dia makan Biarpor. Berapa biji? Dia kata sampai lega lah dia kata. Healing tu, healing crisis. Dia kata kadang-kadang 5, kadang-kadang 10. Kadang-kadang sampai 5-6 jam healing tu datang balik. Dia kata dia ambil lagi Biarpor. Dia tak nak ambil benda lain. Dia percaya dah dengan Biarpor ni, dia ambil. Sehingga sekarang tuan-tuan. Masa dia sampailah sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan. Boleh. Dan Cik Norita ni dia sakit dan dia juga merupakan ketua keluarga tuan-tuan. Sedih. Ketua keluarga untuk menjaga adik-adik dia. Dia mak bapak dia dah tak ada. Jadi itulah cerita sebenar, tapi tak dapatlah bersembang dengan kita punya yang mempunyai diri. Itu memang the rare punya lah yang saya pernah jumpa tuan-tuan, kanser tulang. Setakat sebab tu tuan-tuan gini. Jadi formula untuk kita nak berubat ni tuan-tuan, untuk kita nak cerita kepada orang, senang je. Kalau kanser ni satu penyakit yang susah nak cari ubat, pun dengan izin Allah Ta'ala menggunakan Biarpor ni sembuh, penyakit-penyakit lain tu ringan lah. Meseh lah orang kata, tahu tak? Jadi penyakit-penyakit lain cubalah. Ini setakat thyroid, fibroid. Allah ringan tuan-tuan, ringan. Kanser, satu penyakit yang memang orang takut, yang kebanyakannya bawa meninggal, bawa mati, pun boleh sembuh dengan Biarpor. Apatah lagi kalau penyakit-penyakit lain tu, tuan-tuan bagi makan saja, insya-Allah. Nampak tak? Beritahu dia, kalau kanser pun boleh sembuh, Kak. Penyakit Kak ni cakap kecil manis, kecil masam, kecil tinggi, kecil rendah ni, tak ada masalah, Kak. Makan je. Kan? Jadi, sebab tu saya kata tadi, ada tak rakan-rakan kita yang baru sini nak kongsi testimoni pagi ni, ada tak? Tak kisahlah, bukanlah kanser. Testimoni yang anda rasa membebankan selama ni, penyakit anda rasa memang kalau dapat hilang lega dan sekarang dah hilang. Ada tak? Orang-orang baru. Orang baru ada? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada tak? Orang baru ada. Kongsilah tuan-tuan. Memang kita kongsi-kongsi dengan rakan-rakan kita. Ada tak? Sebab saya percaya anda dalam ni memang kebanyakannya adalah dari golongan-golongan yang tidak berapa sihat dulunya. Cikgu,
Ya. Ni apa yang katanya kek apa ni? Kanser tu maring kau rasa Maring, siang. maring. Ya, bahasa siang dia maring. Kalau di Thailand maring. Maring tulen. Patut kau tu Tom Nam Liang mega apa Mas Malaysia. Apa dia? Ni dia kata ya jadi Tom Nam Liang ditekuk tu gapo panggil? Thai rock. Tom Nam tu Thai rock. Maring lamsai, maring lamsai, lepas tu maring tulen. Kalau Indonesia dia panggil kanker. Ya, Mak ya? Kanker. Maring. Lepas tu dia ada kecil manis dia jadi tubik darah kok punggung dia cikgu. Puasih. Boleh makan banyak sikit, 5 butir sehari. Ya. InsyaAllah. Tapi masa dia makan tu Cik Nah, dia mungkin darah dia banyak tubik sikit lah. Tapi tak apa. Tahan lah 2-3 hari. InsyaAllah. Dah? Ya. Okay. Nampak istilah bahasa dia baik, cepat Cik Nah tanya. Dia tak faham kanser tuan-tuan. Dia sama ada kalau belah-belah sana kita sebut barah atau kalau bahasa Thailand dia panggil maring. Kan kita dah belajar satu hari ni. Mana tahu anda dapat orang Indonesia, orang Thailand kan banyak orang Tom Yam cakap dia maring. Maring ni maksud dia kanser. Maring lamsai. Lamsai tu usus. Maring lamsai, usus. New tu batu karang Cik Rosli. Kalau dia panggil new. NEW tu new tu batu karang. Kena new ni batu karang. Kalau di belah-belah selatan Thai lah. Bukan selatan Thai, kalau Thai lah. Kalau apa ni kita belajar bahasa pula dah pagi ni lah. Kalau kencing manis dia panggil bawan. Bukan bawang cik tu. Bawan. Bawan kencing manis. Belajar lah tuan-tuan. Mana tahu sebab kita ni international. Kan? Kalau di Indonesia dipanggil gula kan. Kalau kencing manis ni dia panggil gula. Betul? Ya Mat? Kalau kencing manis dia panggil apa? Diabetes dia panggil apa? Diabetes ataupun gula. Penyakit gula kan? Penyakit gula. Ya, kalau Indonesia dia ada dua, Gula. gula kering. Dia ada gula kering dengan gula basah. Gula kering ni macam mana? Gula kering ni kalau orang kena kencing manis ni yang jenis kuruh tu. Makin kuruh. Kalau gula basah, yang jenis luka tu tuan. Itu dia panggil gula kering, gula basah. Bukan gula merah Cik Zul. Gula merah buat kuih. Gelak Cik. Gula merah kena tanya Cikgu Amir. Itu gula merah dia letak atas tudung periuk, dia telan gula merah. Ingat gula merah kena tak ayam moneh makan ambil nak. Cikgu, mungkin Tuan Wahid nak share dia punya pengalaman guna produk. Tuan Wahid. Ya, sila Tuan Wahid. Dia alu-alukan. Sila kita teruskan kepada Tuan Wahid untuk kita share sikit pengalaman dia tentang produk sama ada diri sendiri ataupun dia punya jaringan. Silakan Dia Tuan Wahid. dia pernah pergi ke tempat yang urut saraf tu yang mahal tu. Tengah driving. Tengah driving. Okey, baik. Driving. Siapa lagi yang boleh? Yang kita nak kongsikan sakit saraf ke? Sakit hati ke ada? Tak ada. Sebenarnya ramai ni malu-malu semua kan? Kenapa Tuan nak Wahid malu-malu? tu, Cikgu, dia rupanya dia pergi dekat China yang urut tulang saraf tu kan? Dia tak dapat pergi level yang jumpa dengan China tu. Tuan Wahid boleh share sikit? Boleh ke? Dia driving. Okey, boleh. Boleh, sila. Cakap je. Okey, sila. Okay, saya dah berbulan-bulan lah saya sakit leher kan. So macam-macam lah sapu, yoko minyak angin apa semua kan. And then last kali saya pergi yang Chris Leong tu lah, yang chiropractic kan. Dia kat Chris Leong ni, dia kalau kita guna dia punya servis, dia punya charge tu 5,000 satu kali terapi. Tapi kalau kita pakai yang dia punya terapi yang profesional 1,500 lah. 10 minit dia tekan kan. Tapi balik tu dia macam lega sikit tapi tak settle. And then saya pun kebetulan baru join Bolton. Saya makan VR4 tu, lega terus, hilang. Kalau tidak saya tidur, saya kena pakai bantal yang macam kita naik flight tu kan. Hanya VR4 ke Cik Wahid? VR4. Hanya VR4 atau campur dengan sedikit kopi ke apa? VR4 saja. VR4. Saya ingat 3 hari je saya makan. Terus hilang, boleh pusing leher apa semua. Tidak, saya
memang kalau driving ni saya kena pakai yang pendakap tu memang sakit leher. Berapa biji sekali makan tu? Berat saya dalam 80 kilo, saya bantai 8 biji lah sekali makan. 8 biji tu kan. So sekarang alhamdulillah sampai sekarang Tuan Wai ya. Sekarang alhamdulillah sekarang memang okey lah, memang lega lah. Saya tak tahu apa fungsi BR4 tu yang menyebabkan saya lega. Sebab saya dah berbulan-bulan dah sakit. Dia untuk saraf. Saraf lah. Ya, dia sebenarnya BR4 kita ni yang methylcefalopram itu adalah dia untuk darah dan saraf. Dia dua sekali. Sebab tu kalau kita kena makan itu memang kena makan banyak lah. So alhamdulillah Tuan Wai ya. Alhamdulillah. Saya duk tengok juga video punca sakit leher ni, salah satu itu tanda-tanda nak kena jantung ataupun nak kena stroke kan. Alhamdulillah kalau berterusan tu mungkin saya pun ke arah tu lah. Okey Tuan Wai, terima kasih. Dia Okay. putus-putus sebab dia tengah driving. Nampak tuan-tuan? Jadi penyakit Tuan Wahid ni sama dengan penyakit Murti sebenarnya. Murti dulu asal dia buat Voltaren ni adalah sebabkan sakit macam tu lah. Dia tidak boleh berpaling. Bertahun-tahun lah. Dia hampir 5 tahun, 6 tahun kot. Dia tidak boleh berpaling lah. Kalau dia nak tu, dia kena bergerak kan. Hanya makan 8 biji. Ketika itulah nilai dia 8 biji. Terus tak sampai 10 minit. Terus dia boleh berpaling. Dia tak sedar apabila orang panggil, apabila dia nak tengok, dia terus hanya bergerakkan kepala saja. Sebelum ni dia kena gerakkan dengan badan-badan. Kan? Cikgu, kita panggil Tuan Haji Sani boleh? Boleh? Gaut teruk tu. Gaut. Haji Sani tu. Haji Sani. Ya, sila Tuan Haji Sani. 24,000 operation kan. Sila Tuan Haji Sani. Asyik kau Tuan Haji Sani. Kongsi sikit. Tuan Haji Sani. Dari tengok ada tu ni. Tuan Haji Sani boleh share? Tengah nori apa? Mana dia? Okey. Tadi saya nampak nama dia ada tu ni. Tak apa. Dia tak ni lagi. Panggil ni Abah Main, tengok dia kesarah waktu dia kerah dia. Pandai ngancuk sungguh dia tipu. Haji Sani. Haji Kam Sani. Tolong share sikit. Gaut lah. Operation 24,000. Gaut dia. Hidup. Jadi dia mungkin Ada nama dia. mungkin tak bersedia. Baik, tak apa. Saya nak menjawab sementara Haji Sani tengah tu. Saya nak menjawab siapa tadi dia kata. Apa tadi mana? Dia kata kalau luka tu boleh sembuh semuanya. Mana tadi ya? Siapa tanya? Sophia tanya tadi ya? Sophia tanya. Ada tadi Sophia. dia kata kencing manis luka kan merebak boleh baik sepenuhnya ke? Yes. Mengikut rekod kita Tuan Cik Sophia ya. Sophia Nadia ni memang boleh sembuh 100%. Ini rekod. Ke depan kerja Tuhan. Kalau luka tabur. Kita ada satu kawan pada Fendi Yan. Ada Fendi Yan tak sini? Fendi Yan ada masuk tak hari ni? Tak ada. Kawan pada dia tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Nanti saya tak share gambar. Saya ada gambar dia tuan. Nanti kalau saya guna tab, saya simpan dalam tab gambar tu. Memang teruk gila. Dah beli kaki pasu. Dah minta ya. Jadi siapa nama dia? Kawan Fendi ni nama dia. Saya lupa lah. Budak muda. Umur baru 30 lebih tuan-tuan. 32 tak silap saya. Ya, kena kencing manis. Memang tahap nak kena potong. Dah beli kaki palsu. Ada minta kebajikan masyarakat kot. Duit beli kaki palsu tu 18,000 tuan-tuan. Kaki palsu dah ada sebelah dah. Nak potong. Kalau potong, kudon lah. Tu cerita dia kan. Jadi, Fendi ni tadi, oleh kerana dia tahu kawan dia, dia bagi produk tu makan memang sangat banyak tuan-tuan. Antara saya 10 sehari ke 10 ke 15 biji sehari bersama dengan BKP kita. Dan 2 hari lagi nak potong, dia pergi, nak potong lah, nak pergi potong dah tu. Nak pergi potong, doktor lalu cek dulu lah. Cek, dia tengok saraf dia sudah mula berfungsi. Daging dah mula tumbuh dalam masa 2 hari tuan-tuan. Sekarang ni sembuh 100%. Tuan apa ni Cik Sophia ya. Banyak dia kalau buat kencing manis sebab tu
produk kita ni ada jurnal. Jurnal kita atas kencing manis type 2. Sebab tu produk kita jurnal tu dibuat kajian ke atas orang yang mengidap kencing manis. Ya, kencing manis. Jadi sebab itulah rekod kita mengenai kencing manis. Bukan kencing manis saja tuan-tuan. Apa penyakit pun cemerlang. Dia gini tuan-tuan. Kenapa dia buat rekod atas kencing manis? Biasanya orang yang mengamalkan ubat kencing manis ni, dia akan berlaku kompilasi penyakit-penyakit lain. Berlaku penyakit-penyakit lain. Seperti mungkin dia akan pergi pada jantung, buah pinggang, darah tinggi. Kalau dia amalkan darah tinggi, dia tak kena sangat. Darah tinggi kencing manis ni dia beza. Tapi kompilasi penyakit-penyakit lain dia akan mudah kena tuan-tuan. Kalau orang yang mengamalkan ubat kencing manis. Tu kita kena faham sikit lah benda-benda macam tu. Alah pergi tanya je tuan-tuan. Pergi tanya dresser ke, pergi tanya doktor. Kan? Lalu ni orang panggil dresser lagi dia tu. Dia bukan panggil dresser, dia panggil MA kan. Dia panggil apa? Kita dulu panggil dresser. Nurse. Betul. Nurse kan, pergi tanya nurse. Ya sebenarnya MA. dresser tu kan cuci luka kan. Dresser. Kita orang dulu panggil dresser apa dresser lah. Okey. Jadi ada lagi yang nak tanya di sini, kanser berapa mau makan? Siapa ni? Adihi. Kanser berapa mau makan? BR4. Okey. Ini terlalu umum soalannya. Jadi saya boleh PM saya. Ni terlalu umum sangat. Kanser apa? Umur berapa? Lelaki ke perempuan? Kita kena tahu nak makan berapa. Sebab kita takut umur lah. Orang kanser ni faktor umur yang paling penting. Sebab kalau kita bagi lebih sangat sekarang, kita takut dia retor. Tak faham pula retor. Semalam Cik Zul menggunakan perkataan retor kan. Takut dia jadi... kita nak tahu umur dia dan dos kita nak bagi peringkat awal tu. Supaya dia tidak berlaku healing yang ni lah. Jadi boleh PM saya ataupun kontak terus ni. IDHI 2025 tu. Boleh hubungi saya. Saya nak tahu. Sebab itu kanser berapa mau makan. Dia kata kan. Itu terlalu umum. Sebab kita kalau orang kanser ni kita kena jaga sungguh. Dia kena kanser apa? Sebab kanser payudara lain dengan kanser cervix. Walaupun dia kanser tuan-tuan, cara makan dia berbeza. Kanser apa lagi ya? Thyroid pun berbeza dengan orang kanser cervix, dengan orang kanser hati. Dia makan benda yang sama, tapi kita nak awal-awal tu kita nak benda tu berbeza. Okey. Jadi insya-Allah 55 tahun cikgu. 55 tahun kanser otak. Kanser otak perempuan ke lelaki? Mana disebut dah tu? Dia bagi tahu dah. Umur 55, kanser otak. Berapa lama? Jantina tak bagi. Perempuan. Okey, kalau sudah operate, bagus. Kalau sudah operate ni kita cadangkan dia mengambil ikut berat badan dia pada peringkat awal. Dan produk yang dia kena ambil seterusnya adalah VR5. Dia kena kombinasi dua. VR4 dengan VR5 itu wajib. Sebab VR5 itu akan bertindak ketika dia berlaku healing. Healing crisis, apabila dia rasa sakit masa healing crisis tu, sebab orang kanser ni tuan-tuan, dia akan datang balik tau. Dia akan rasa healing tu. Healing tu kena ambil VR5. Ambil ikut berat badan, perempuan kan, ikut berat badan, dan VR5 itu adalah sekurang-kurangnya 3 atau 4 sachet satu hari. Terutama apabila berlaku healing, dia kena ambil VR5. Itu anti radang. Anti radang. InsyaAllah lah. Kalau dia dah, saya rasa kalau dia dah sudah operate ni, dia dalam proses kemo kot, no? Cik Di, betul tak? Dia sudah, ya. Dia dah proses kemo tu. Kalau kemo ni, orang kemo ni teruk tuan-tuan. Dia panas. Sahabat daripada Sabah tu. Daripada Sabah. Sabah lah. Jadi kalau biasanya kalau ada orang-orang dah operation ni, dia mesti mengalami proses kemo. Proses kemo VR5 dia kena ambil. Jadi dia kena ambil VR4 dan dia kena ambil VR5. Ambil satu set. Dia tak boleh ambil satu. Cik ni ya. Kita ada set-set dia. Jadi kalau ni lepas ni tolong contact you punya orang yang memberi link ni kepada anda. Set tu nak beli macam mana. No? Luka nak cepat. Tu Rosli. Nenek saya penyakit. Sebab tu dia penyakit. Kalau susah nak baik, kesian kat nenek saya. Nenek saya macam-macam penyakit. Sebab itu dia kata penyakit susah nak baik. Bukan penyakit susah nak baik, Cik Sophia. Nenek kita tu, masalah dia kita tak ada zat. Tak ada zat makanan masuk dalam dia untuk buang penyakit tu. Jadi, zat makanan kita yang paling sesuai adalah VR4. Ramai nenek berapa umur Puan Sophia? Puan ke apa ni?
Sophia Nadia Nia. Oh, nama. Sophia tu Sophia. Cik. Oh, Cik Sophia. Nenek Johor berapa baru, umur? Johor baru. Nenek berapa umur? Sama dengan saya apa? 70-an. Okey, kalau 70-an Cik Sophia. Kita ada video kaki yang berulat tu. Video kaki berulat tu. Saya boleh share? Saya boleh share tu. Dia kata nenek dia ni macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Sophia. Kalau macam-macam penyakit Sophia, bagi nenek tu makan, nenek umur 70, okey 70 ni 5 biji sehari ataupun 6 biji sehari ataupun 7 biji sehari makan biar dan minum susu vitamin. InsyaAllah. Sebab kita ramai nenek-nenek dalam ni yang umur 80, 85 tuan-tuan, yang mengamalkan, dia orang bagi pada nenek dia orang yang mengamalkan produk kita ni tak sampai sebulan. Kadar kesihatan, kecergasan mereka itu luar biasa. Sangat luar biasa. Contoh siapa yang dia cerita dia bagi pada nenek dia tu. Memang sangat luar biasalah nenek dia. Ya, bagi dia makan urut-urutan. Tetapi kalau dia berlaku healing crisis apa semua, kurangkan dos sekejap. Kalau dia kata nenek ni tak boleh makan lah 8 biji, 7 biji ni tak boleh makan. Dia kata rasa macam lain. Okey, kurangkan dos. Kurangkan dos kepada kalau 8 tak boleh 4. Tapi try ikut berat badan dia lah. Kalau berat badan dia tinggi, dia senang saja. Produk kita ni ikut berat badan. Tapi susu vitamin kena ambil. Kalau dia tak tahan, kena ambil satu lagi. Iaitu BR5. 3 benda. Sebab saya tak tahu kadar sakit itu macam mana. BR5 wajib. Itu adalah anti radang. Jadi untuk nenek ni Sophia, ambil 3 set. Set pertama BR4, set kedua adalah susu vitamin dan set ketiga adalah BR5. 3 set ni bagi nenek makan. Habis 3 set tu, kita boleh tengok nenek ni jadi macam mana. Silap-silap boleh lari 400 meter. Betul juga. Dia bertenaga. Ya, dia bertenaga dan dia sihat. Okey. Cikgu, ada satu soalan tu Tuan Harun. Boleh tanya Tuan Harun? Boleh tanya. Tuan Harun minat. Sakit lutut dia kata kan. Sakit lutut apa produk yang sesuai untuk. Okey, siapa yang ada sakit lutut sini dah sembuh? Tolong kongsi. Saya rasa ramai dalam ni. Ada tak? Sakit lutut ni BR4 sebenarnya. Tapi makan jumlah yang banyak Cik Harun. Ya, jumlah yang banyak. Sebab kawan saya tu. Tuan Harun, soalan ni kepada Tuan Harun ke ataupun kepada orang lain? Tuan Harun sendiri ke? Kalau Tesla patut-patut. Tuan Harun boleh buka mic. Tuan Harun boleh buka mic. Tak jumpa. Tak jumpa mic. Combo M. Okey. Itu ada tak, dia kalau betul-betul nak berubat, saya tak tahu seriusnya macam mana Tuan Harun ni sakit lutut. Saya ada kawan satu. Ini apa kawan-kawan. Oh, kawan. Itu dia ada ambil satu botol biarpun dia kata makan habis tak rasa apa dah tahu. Jadi ya, dia tak mau ambil dah. Memang. Dia tak mau ambil dah. Pasal dia ambil. Dia makan berapa biji sehari? Berapa biji sehari dia makan? Ambil 5 biji sehari. Tak cukup. Okey, saya mempunyai satu rakan tuan-tuan, Encik Harun, saya satu kawan perempuan, dia langsung tak boleh nak naik tangga walaupun satu tingkat. Sakit lutut ni. Ni sama lah juga, ni sama juga. Ya. Tahu dia makan berapa sehari? 20 biji sehari. 4 hari saja dia tak sedar, dia dah boleh naik tangga. Ketika itu dia tak sedar, dia pergi ke hospital nak tengok mak saudara ke apa. Masa tu lift, tahu tu, mak saudara dia ada tingkat 2. Tingkat 2 tak payah tunggu lift lah. Memang jam lift tu kan. Dia panjat tangga tu, dia kata dia tak sedar. Tetapi 20 biji Cik Harun. Sebab tu kalau nak berubat, dia tak boleh. Dia gini ya, okey tuan-tuan yang mulia, yang selain daripada Cik Harun, yang dalam ni, kalau orang tu kronik, tolong jangan jual sebotol. Dia mesti ambil set Cik Harun. Sebab tu Voten, dia buat set. Produk kita ni dia buat set. Set tu adalah untuk berubat sebenarnya. Sebab kita dia kena makan orang macam ni dia nak cuba lah macam tu lah. Biasanya cuba. Dia nak cuba. Ada satu lagi macam tu, gout macam tu juga. Gout. Dia ambil botol je. Tak jadi Cik Harun. Dia kalau gout ni, dia kalau tengok pada kronik dia tu macam mana. Kalau dia kata dah 15 tahun, dah 7 tahun, 8 tahun sakit lutut ataupun gout, sebotol confirm tak jadi.
Tak jadi. Saya banyak sangat dah jumpa Cik Harun. Saya dah 5 tahun dalam ni. Saya banyak berjumpa orang tu. Sebab tu saya kalau orang tu kronik, maksud dia kronik ni, maksud dia dah mengalami masalah tu dah contoh 3 tahun, bertahun-tahun lah. Ya, dia kata saya nak try, saya kata produk ni bukan untuk di try bang. Kalau abang nak berubat, sebab company dah sediakan set ni, set berubat. Dia tak boleh satu. Dia tak boleh sebotol. Sebotol ni setakat yang ringan-ringan. Orang apa? Orang cuci darah pula. Hanya untuk tenaga. Bolehlah. Tapi kalau nak berubat, dia kena beli set. Contoh macam kawan Cik Harun ni tadi, dia kena beli sekurang-kurangnya yang combo apa yang ada susu dengan produk tu. Combo M. Combo M. Combo M. Combo M. Dia dah jimat 200 lebih situ sebenarnya. Combo M. Kalau harga sebenar tak silap saya, harga dia dah 740. 740 Cik Harun. Betul-betul nak berubat. Jadi tengok Cik Harun. Jadi kalau dia dah sakit lutut, berapa tahun dia sakit lutut Cik Harun? Tak tahu. Lama lah sampai pasal sekarang ni dia pakai kursi roda lah. Nampak? Kalau dah sahab kursi roda, sebotol memang tak cukup. Tak boleh. Dia memang tak boleh. Cik Harun pergi jumpa dia. Cik Harun kata, saya dah berjumpa dah dengan pakar nutrisi apa semua ni. Try set. Try ambil set. Set tu baru 540, dah jimat 200. Harga sebenar dia, 4 kotak susu dengan 4 kotak ubat dia tadi, Biarpo, harga sebenar dia lebih kurang dekat 800. Kan 740 tak silap saya. Jadi, makan dia macam mana? Makan dia, sakit susu 4 kali sehari. 4 kampit 4 atau 5. Dan ubat ni tadi, ataupun Biarpo ni tadi, dia mesti sekurang-kurangnya 10 starting. Betul. Starting dia 10. 5 pagi, 5 malam. Tengok 5 hari. Ada kesan, tak ada kesan? Tak ada kesan. Tambah dos. Tu cara berubat dia. Sebab tu dia kena ambil set. Sebab produk tu ada. Cara 5 hari tu, kalau tak ada kesan, langsung dia kata tak ada apalah. Berdenyut pun tidak, berdenyek pun tidak. Dia kata tak ada apa. Tambah dos. Itu cara kita berubat. InsyaAllah. Jadi, bodeklah. Sebab dia dah duduk atas kursi roda tu, kesian dia. Kan? Ni bulan-bulan puasa dia nak raya ni, cakap kat dia, 540, aku tolong beli. Ayat dia Cik Harun. Cik Harun pun beli dengan 540, dia beli pun dengan 540. Di sini tak ada berniaga. Suruh dia berubat saja. Boleh lah? Terima kasih. Combo apa benda tu? Combo K. Ambil sekali ya. Untuk sakit lutut memang kena ambil sekali. Siapa tanya tadi Saya makan Biarpo je. Saya sakit lutut, apa produk yang sesuai? Ni siapa? Encik Arul tadi. Saya makan Biarpo je. Cik Syarifah jawab, dia makan Biarpo je. Itu makan banyak tu sebenarnya tuan-tuan. Dia makan jumlah banyak. Jadi gini tuan-tuan. Untuk kesimpulan daripada pagi ni, kalau kita berjumpa dengan orang sakit tuan-tuan, kita tengok kadar kesakitan dia tu. Kalau tahap sampai duduk kursi roda, kalau dia kata nak lah saya nak cuba, itu bukan cuba. Dia kalau cuba ni tak jadi tuan-tuan. Tengok kesihatan dia macam mana. Kalau orang tu sihat, apa semua nampak macam sihat, apa semua boleh berjalan, boleh apa semua ni, kalau dia kata nak try, mesti sepasang. Try saja sepasang. Sama ada BKP dengan Biarpo atau susu dengan Biarpo. Nampak tuan? Baru dia ada sedikit kesan. Tapi kalau dia dah mengidap sakit yang kronik ni apa maksud kronik tuan-tuan? Kronik ni maksud dia hospital dah tak apa boleh nak terima dah. Itu kronik. Ya, ataupun dia ni mengalami masalah sakit tu dah terlalu lama. Kronik. Macam kawan saya tadi, dia hanya makan 18 biji satu hari. Hanya 2 hari naik tangga berlari tuan-tuan. Sakit lutut bertahun juga. Tapi 18 biji ke 20 biji sehari. Kita memang kata nak sembuh ke nak cuba? Nak sembuh makan banyak. Muncul lah dia dengar kata. Dan dia memang ambil satu set. Dia ambil satu set. Sebab tu kita kata kalau orang nak ubat, ambil satu. Conclusion dia tuan-tuan pada pagi ini, akhir kalam je tu. Akhir kata, ya, kalau orang nak berubat, tolong ambil set. Beritahu harga sebenar dia berapa, 740. Kalau you ambil set ni, company less harga, you boleh jimat 200, 240, hanya 540. Kena cakap macam tu tuan-tuan. Harga sebenar dia adalah 800, contoh. Harga sebenar dia 740. Tetapi oleh kerana nak berubat, company dah bagi less harga.
potong lagi 200, you jimat hanya bayar 540 saja untuk nak berubat. Dia beli saja barang, kita cerita cara makan dia macam mana. Okey, saya rasa hari ini kita dah jumpa macam-macam. Bagus ya kita bertanya tentang produk dan sebagainya sebab saya tak mau anda tersilap langkah ya. Macam Cik Arun tadi, sebab kalau dia cakap makan sebotol tidak ada apa-apa, memang kita dah tahu makan sebotol, tapi kita takut mulut dia. Aku makan dah produk tu apa tak jadi apa. Silap. Sebab biasanya dalam produk ni Cik Arun ya, saya dah 5 tahun, istilah tak rasi tu tak ada. Faham? Setengah orang dia kata, ni tak rasi kot dengan saya cikgu. Dia kata, tak. Bolten ataupun biar apa, istilah tak rasi tu tak ada. Semuanya rasi. Semuanya sesuai dengan tubuh kita. Tapi dengan syarat, makan dengan cara yang betul. Okey? Saya rasa itu saja untuk hari ini tuan-tuan. Selamat berhari Sabtu hari ini, besok hari Ahad. Besok jangan lupa. Besok kita ada BSS. Ya, besok kita ada BSS. Tolong jemput prospek. Besok boleh jemput prospek. Boleh jemput orang-orang. Orang-orang. Orang-orang kerah kat sawah lah. Boleh jemput orang. Ya, boleh jemput orang, boleh jemput kawan, kata mainlah dengar. Mana tahu terbuka hijab hang, boleh jadi kaya, boleh jadi sembuh. Orang sakit pun boleh masuk besok. Ya, orang sakit ke orang apa ke. Jadi besok sama-sama kita menjemput tuan-tuan dan sekurang-kurang 2 prospek. 2 orang prospek atau 2 orang Freeliner kita atau 2 orang baru. Yang baru join Boten, yang tak tahu apa lagi, masuk. Jadi hari ini ada 80 orang. Besok sekurang-kurangnya 2 kali 8, 16. Ada 160 orang tuan-tuan. Sekurang-kurang besok kita buat BSS. Kita kelengkap BSS. Jadi mohon kepada anda, bawa orang baru. Contoh dia Cik Jarul, jemput kawan tadi yang kursi roda kalau dia larat lah. Okay. Bawa dia masuk pagi esok. Sebab kita akan buat penerangan secara macam mana nak ubah sakit, nak ubah kehidupan dan juga nak merawat sakit. So, untuk promo, ada lagi tak Cik Rosli? Ada lagi cikgu. Promo masih ada lagi.